Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 6 Ogos 2021. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS berupaya melakukan vaksinasi sehingga 60,000 dos sehari dengan syarat bekalan vaksin yang diperlukan tersedia dan tidak ada gangguan kepada jadual penghantaran ke Sabah. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, dengan bekalan vaksin mencukupi mengikut perancangan, JKNS boleh mengekalkan momentum melaksanakan pemberian vaksin dengan kadar yang cepat seperti ketika ini. Ini bermakna 60% penduduk Sabah yang perlu divaksin boleh memperoleh vaksin penuh 2 dos menjelang 21 September depan. Datuk Masidi menjelaskan dengan mengambil kira kes-kes baharu yang semakin meningkat dan peratusan kes-kes sporadik yang bertambah adalah amat perlu bagi Sabah meningkat pemberian vaksin kepada semua penduduk dengan kadar yang segera. Setakat Rabu, JKNS telah memberikan 967,555 suntikan dos pertama vaksin dan 415,638 dos kedua dengan jumlah keseluruhan 1,383,193 dos. Dalam pada itu, Sabah merekodkan 1,062 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat 89,910 kes. 9 kematian baru turut direkodkan, iaitu 4 di Kota Kinabalu, 2 di Sipitang dan masing-masing 1 kematian di Tawau, Sandakan dan Kudat. Dalam pada itu, 4 daerah mencatatkan 3 angka kes baharu iaitu Kota Kinabalu 239 kes baharu, diikuti Tawau 137 kes, Tuaran 114 kes dan Penampang 106 kes. Menurut Datuk Masidi, analisa data menunjukkan peratusan kes-kes sporadik semakin meningkat dengan 251 kes dicatatkan semalam atau menghampiri 24% daripada kumulatif kes harian baharu. Kes-kes sporadik yang agak tinggi berlaku di kawasan bandar seperti Kota Kinabalu, Tawau, Penampang, Tuaran dan Sandakan. 3 lagi lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 7 Ogos hingga 20 Ogos iaitu Perumahan Kilang Sawit Vitar di Tongot dan Kampung Baru Pasir Putih serta Kampung Welles Bay, Pulau Sebatik di Tawau. Ini menjadikan jumlah 156 lokaliti dikenakan PKPD di seluruh negeri ini setakat semalam. Sementara itu, tiada kluster baharu dilaporkan. Pemimpin masyarakat diharap dapat bekerjasama memberi kesedaran kepada komuniti masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mencapai imuniti kelompok. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya, dalam pernyataan medianya memberitahu kejayaan mencapai imuniti kelompok dapat menyelamatkan nyawa dan mengekang penularan COVID-19. Jelasnya, masyarakat juga perlu terus mematuhi prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 termasuk SOP Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan. Bagi penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD, Insinyur Syahelmi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat mengingatkan supaya mereka tidak panik. Pelaksanaan PKPD itu adalah untuk mengekang penularan COVID-19 dalam komuniti. Insinyur Syahelmi dalam pada itu mahu memimpin masyarakat PK terhadap keadaan kawasan masing-masing termasuk membantu mereka yang terjejas dengan COVID-19. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan supaya tidak berada atau mengunjungi kawasan Penampang Baru yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula semalam hingga 18 Ogos ini. Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim dalam kenyataan medianya memberitahu ini bagi memastikan tidak berlaku penularan COVID-19 di kawasan berkenaan. Jelasnya, tinjauan pasukan pemantau di lokaliti PKPD Penampang Baru mendapati masih terdapat individu melakukan urusan di kawasan tersebut. DSP Haris berkata, pelaksanaan PKPD di Penampang Baru membabitkan penutupan pasaraya survey Penampang Baru. Bagaimanapun, kedai serbaguna dan kedai runcit dibenarkan beroperasi bagi kemudahan penduduk untuk membeli barangan keperluan harian. Setakat semalam, sebanyak 16 lokaliti di daerah Penampang telah dikenakan PKPD, antaranya Kampung Babagon, Apartmen Taman Suria dan Taman Penampang Fasa 2.
Penduduk di 6 buah kampung di Mukim Monsorulung, Tambunan melahirkan rasa syukur dapat menerima suntikan vaksin COVID-19. Pemberian vaksinasi secara terus tanpa janji temu itu yang diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Kinaluan membabitkan penerima dari kampung Monsok Tengah, Monsok Ulu, Kuala Monsok, Tikolot, Monsoruling dan Kinaluan. Penerima vaksin terutama golongan berisiko yang ditemui gembira mendapat suntikan vaksin tanpa perlu ke hospital atau klinik berdekatan. Hari ini saya datang sini untuk menerima vaksin COVID-19 lah. Saya seorang ibu mengandung 6 bulan. Saya berterima kasih kepada KKM sebab menganjurkan dan datang di kampung-kampung untuk memberi vaksin. Tadaw di bayno menagawit ako dat mentua ako dan pakai vaksin untuk dos pertama. Selepas ya di vaksin di Tino dalam pengintanganku hingga inono dia tidak mengadu di harap terolah. Syukur dan terima kasih untuk di Tambalut kain sanay Tambalut tebinait apa na vaksin rikot kono da may pakai vaksin. Hari ini saya kawan pergi mengiring nenek saya sendiri untuk menerima vaksin dos pertama. Saya tengok selepas nenek saya menerima vaksin tidak juga apa-apa tindak balas, malahan dia macam itulah happy. Seramai 384 orang menerima suntikan vaksin dalam program outreach vaksin di Mukim Monsorulung ini. Pusat Zakat Sabah PZS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menghulurkan sumbangan berjumlah RM2 juta melalui pakej Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menurut kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah, Ramlan Awang Ali, pihaknya sedia membantu rakyat Sabah yang terkesan pandemik COVID-19. Sumbangan itu meliputi bantuan asnaf fakir membabitkan 9,600 penerima, bantuan khas petugas ibadah membabitkan 280 petugas, bantuan kotak makanan membabitkan 4,000 ketua isi rumah serta bantuan khas waris pesakit COVID-19 dan bantuan khas waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia. Ramlan menjelaskan PZS menyalurkan bantuan sewajarnya tanpa mengira perbezaan agama dan bangsa demi memastikan rakyat di negeri tidak tercicir menerima manfaat sumbangan tersebut. PZS dan agensi-agensi di bawahnya juga sentiasa mengambil langkah proaktif dalam menyantuni penduduk Sabah. Mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 akan bersidang selama 3 hari bermula 24 hingga 26 Ogos ini. Yang di Pertuan Negeri, Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan itu pada 10 pagi 24 Ogos tanpa acara perbarisan. Speaker DUN Sabah Datuk Kazim M. Yahya berkata kesemua petugas perlu lengkap 2 dos vaksin dan keputusan ujian calitan COVID-19 diserahkan 3 hari sebelum mesyuarat bermula. Beliau berkata demikian kepada media di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sementara itu, mengenai tarikh pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri DUN Bugaya, beliau memaklumkan ia hanya akan ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Tentang kekosongan DUN Bugaya, kita sudah buat pemakluman kepada SPR tempoh hari selepas baik dia kosongnya lah. Tapi dia telah pun menetapkan tarikh pilihan raya kecil tapi dibatalkan dan ditangguh atas pengisytiharan darurat sehingga suatu masa yang sesuai lah kan. Sebelum ini, SPR menetapkan tarikh pengundian bagi DUN Bugaya dijalankan pada 16 Januari 2021 susulan kematian penyandangnya Datin Manis Muka Muhammad Dara pada 17 November tahun lalu. Namun demikian, proklamasi darurat diisytiharkan di DUN Bugaya berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi memasyhurkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 dan Fasal 2B Perkara 150 sekaligus membatalkan PRK tersebut ke suatu tarikh yang akan ditentukan kelak. Sejumlah 200 bungkusan makanan tengah hari diagihkan kepada penghantar makanan, pemandu teksi dan gelandangan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu.
Bantuan tersebut diagihkan oleh Persatuan Reach Out Sabah dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia, daerah Kota Kinabalu. Pengerusi Persatuan Reach Out Sabah, Fauzia Stephens, berkata sumbangan itu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat Foodpanda Sabah. Untuk membantu sasaran di KK waktu pandemik ini untuk bagi ataupun agihkan makanan yang sudah masak kepada orang-orang yang betul-betul perlu. Dan oleh kerana ini merupakan makanan yang sudah masak, saya terus cadangkan supaya saya minta kerjasama dengan Red Crescent untuk buat distribution. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyelaras penyerahan bungkusan makanan itu di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi Persatuan BSMM Kota Kinabalu, Remy Gunsalam, berkata aktiviti ini adalah inisiatif persatuan itu yang sentiasa peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Bulan Sabit Merah pun mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang terjejas lah. Dan memang ini bukan benda yang sangat impactful, sangat memberi kesan, tapi kami rasa ini salah satu juga gesture ataupun sokongan yang kami boleh berikan mereka supaya penduduk yang terjejas ini mereka ada semangat sikit. Sejumlah 2,000 bungkus makanan tengah hari disumbangkan oleh syarikat berkenaan kepada golongan sasar bagi meringankan beban mereka. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Tepati janji temu vaksinasi anda bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok negara. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.